Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah aynal mutahabbuna bi jalalil yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang kasih mengasihi kerana keagunganku? Hari ini aku akan melindungi mereka itu di dalam perlindunganku pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindunganku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyebut hari kiamat nanti Allah akan menyeru kepada siapa? Kepada orang yang hidupnya berkasih sayang kerana Allah. Kita ni duduk berkawan, ada isteri, ada kaum kerabat, semua hidupnya berkasih sayang. Berkasih sayang ini dalam arti kata kerana Allah, bukan berkasih sayang kerana selain Allah. Ada juga orang berkawan kadang-kadang bukan kerana Allah. Kerana apa? Kerana pulus, duit. Dia bukan banyak duit, gorek sikit, tampitlah sikit, gitu. Ada orang berkasih sayang kerana pangkat. Dengan orang biasa-biasa dia tak mau berkawan. Tapi kalau orang yang ada jawatan, dulu-duluan lah dia. Itulah keadaan orang yang berkawan, berkasih sayang tapi bukan kerana Allah. Tapi kalau kita berkasih sayang kerana Allah, di akhirat nanti Allah suruh, mana orang ni yang hidup mereka ni berkasih sayang? Mana? Allah Ta'ala seru. Allah seru ni bukan bermakna Allah tak tahu. Allah Maha mengetahui. Cuma dia nak bagi tahu akhirat nanti orang yang berkasih sayang kerana Allah ni dia ada kelebihan. Allah sebut, Allah seru kepada mereka ini, dikala itu Allah akan memberikan perlindungan kepada mereka, yang mana ketika itu tiadalah perlindungan melainkan perlindungan Allah. Yaumul qiyamah ni, hari kiamat. Hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat ni keadaannya matahari pun sejengkal. Kita bukan sekarang ni matahari bukan sejengkal, tapi panasnya Masya Allah. Tidur malam dah daikon, tak boleh tidur, panas. Akhirat yaumul qiyamah ni digambarkan dalam keadaan yang dahsyat. Cuma mereka sahaja yang mendapat perlindungan Allah akan diberikan perlindungan itu. Antaranya mereka yang berkasih sayang kerana Allah. Hadis ini memberikan pengajaran yang pertamanya, Islam menganjurkan umatnya supaya mengasihi antara satu dengan yang lain semata-mata kerana Allah. Disebut dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa golongan yang mendapat perlindungan, mendapat arasy Allah Ta'ala itu antaranya apa dia? Mereka yang bertemu kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Ada satu doa kan kita selalu baca, Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, himpunkanlah kami dalam satu perhimpunan pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan selepas ini perpisahan yang Engkau ampunkan. Begitu juga kita ni tuan-tuan, masa hidup dengan keluarga kita, masa hidup dengan kawan-kawan kita, hidup tu dengan penuh kasih sayang. Lepas ni kita akan berpisah. Sama ada berpisah keseluruhannya, jasad kita itu mati, ataupun perpisahan dari kampung lain dia pindah ke kampung lain, dari negeri lain dia pindah ke negeri lain. Ada orang pisah begitu. Namun perpisahan itu perpisahan yang Allah Ta'ala ampunkan. Kalau kita mati, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, khususnya dosa kita sesama kita. Itulah satu orang kata keadaan orang yang hidup dalam penuh kasih sayang. Yang kedua, Allah memberi jaminan kepada orang-orang yang kasih mengasihi kerananya dengan melindungi mereka di bawah arasy pada hari kiamat. Jaminan Allah. Ini kita nak jamin, tak jamin siapa lagi tuan-tuan, melainkan jaminan Allah. Nabi bagi tahu hari kiamat nanti Allah memberikan perlindungannya. Syaratnya hidup ni kena hidup berkasih sayang kerana Allah. Itu syaratnya. Yang ketiga, hikmah pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang golongan yang kasih mengasihi, sedangkan Allah lebih mengetahui dan mengenali mereka hanyalah untuk mengisytiharkan kelebihan mereka kepada ahli masyar. Allah seru, mana orang-orang yang masa hidup berkasih sayang? Bukan tanda Allah tak tahu, Allah tahu. Tapi nak bagi tahu kepada seluruh ahli masyar. Ahli masyar ni siapa dia? Kita dah. Bukan kita saja. Umat masa Nabi Adam sampailah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhirat, hingga hari kiamat. Semuanya akan berhimpun. Ramai gitu. Kita kalau dewan ni sesak pun orang, lebih kurang 2000 dah, 2000. Tu pun dah kita ramai. Ketika ramai-ramai itu ada orang seru. Siapa sipulan-sipulan ni pernah main duduk atas pentas, tempatmu di atas pentas. Kita rasa macam mana? Dalam sesak tu orang panggil, mari duduk atas pentas tuan. Memang ini keistimewaan untuk kamu. Jadi orang yang lain pun tengok, dia ini lain juga ni kata, dapat keistimewaan. Itu dunia. Akhirat nanti di padang mahsyar, masya Allah. Padang mahsyar ni, masya Allah, umat manusia ni terlalu ramai, sehingga Allah menyeru, mana hidupnya ketika mana hidup berkasih sayang kerana Allah. Mari. Sebagai VIP lah. Subhanallah. Yang keempat, harus mengalu-alukan orang yang melakukan kebajikan dan menyebut nama mereka dalam perhimpunan untuk menggalakkan orang lain mencontohi mereka, sekiranya tidak dibimbangi dengan menimbulkan kemudaratan seperti riak dan ujub. Kalau kita lihat bagaimana Allah Ta'ala seru tu, hikmah dia apa dia? Hikmahnya, kita ni tuan-tuan, dalam ramai-ramai, kita boleh seru orang yang sentiasa membuat kebajikan dan kebaikan, nama dia. Contohnya ada kalangan di ahli jamaah kita ni, dia imam kita ni. Orangnya baik. Orangnya suka buat kebaikan. Kita boleh seru nama dia.
Seru nama dia, dia ni orang baik, selalu buat baik. Harus bagi kita, sebab supaya kita dapat mencontohi kebaikan dan kebajikan yang dia buat. Tapi dengan syaratlah, moga ianya tidak menimbulkan riak dan ujub pada diri dia lah. Kadang-kadang bagi dia disuruh begitu tak ada apa bagi dia. Kau seru tak seru pun sama aja. Orang begini ni kira tak ada masalah. Tapi kadang-kadang dia pesan, Ustaz jangan cakap begitu bang, takut saya. Itu kita boleh berpada-pada. Betapa tingginya kan kelebihan orang yang hidupnya berkasih sayang sedemikian.